Disangka beroleh manfaat, namun padah pula yang menimpa. Itulah yang dialami lebih 100,000 penduduk dari 62 buah kampung di Ratau Panjang, Kelantan apabila meluahkan kekecewaan dengan pembinaan projek pembangunan Lembaga Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok yang dianggap mereka sebagai projek gagal. Susulan itu, lebih 500 penduduk yang terjejas banjir disebabkan projek PLSB berkenaan menyertai himpunan secara aman bagi menyuarakan bantahan dan rayuan berhubung nasib mereka akibat bencana yang berlaku selepas pembinaan benteng terbabit. Dakwa penduduk sejak pembinaan benteng itu dimulakan pada 2018, keadaan banjir di semua kampung yang terlibat menjadi semakin serius. Dengan kemuncaknya pada Disember tahun lalu apabila hanya 7 kampung di Parlimen Rantau Panjang yang terselamat daripada bencana berkenaan. Seorang mangsa banjir berkata pembinaan benteng sejak beberapa tahun lalu itu bagaikan mimpi ngeri apabila rumahnya di kampung Gual Periuk yang tidak pernah dilanda banjir turut digenangi air. Banjir yang sebenar pada 2014, banjir yang kita kata tanpa gangguan benteng tidak adalah seteruk ni. Tapi pada hari ini setelah berlakunya pembinaan benteng pada beberapa tahun yang lepas, jadi rumah kami di kawasan ini sehingga tenggelam bumbung. Jadi pada saat ni kita sangat susah sama ada saya sebagai kaki tangan kerajaan, penduduk apa semua memang cukup susah. Jadi ada rumah yang tenggelam separuh, ada rumah yang tenggelam bumbung. Pihak kontraktor ni dia tutup laluan air. Apabila tutup, maka hujan turun menyebabkan air yang bertakun ni berlaku berulang-ulang kali. Jadi pada hari ni kita lihat apabila hujan pada hari 2-3 hari lepas kita sudah fobia dengan keadaan ni. Apabila hujan memang kita rasa takut. Sebelum ini, penduduk sudah terbiasa dengan musim banjir. Namun banjir yang berlaku pada hujung tahun lepas menjadi igawan ngeri apabila bah besar menenggelamkan rumah dan merosakkan harta benda selain berisiko kehilangan nyawa. Penduduk juga telah beberapa kali menghantar memorandum dan rayuan kepada pihak berwajib agar lebih cakna dengan nasib penduduk. Namun ia ibarat mencurah air ke daun keladi sehinggalah banjir lebih teruk melanda. Sehubungan itu, penduduk merayu agar pembinaan benteng terbabit dikaji semula atau terus dihentikan supaya tragedi sama tidak berulang. Dulu masa banjir kita suka banjir tu mari dengan air jernihnya. Sekarang ni akibat daripada benteng tu banjir buruk sangat sampai ke bumbung. Jadinya banyak rumah-rumah sekitar tu tinggal bumbung. Sebelah rumah saya tu nampak bumbung, cabut pula pelataian dia. Kebanyakan kami ni kerja sebagai suri rumah, kerja kampungnya lah. Jadi macam dengan kita punya urusan hidup setiap hari ni jadi terganggu lah. Jadi bulan 11 sampai bulan 1-2 tu memang kena standby dah. Kena nyipir. Jadi urusan hidup jadi serabut benda begitu. Lepas tu nyawa tu kalau kita tak tubik awal memang kita tak boleh masuk terak bomba dalam tu sebab air terlalu tinggi. Pengurusi Himpunan Aman berkenaan, Zaril Yaakob berkata, demonstrasi aman yang membantah pembinaan PLSB di Kampung Tersang adalah satu-satunya cara untuk menyedarkan pihak berwajib agar lebih cakna dengan kesengsaraan penduduk yang terjejas banjir akibat pembinaan benteng itu. Difahamkan ada segelintir penduduk dimaklumkan pada awalnya projek PLSB adalah membabitkan Sungai Golok. Bagaimanapun berlaku perubahan pada projek itu apabila ia membabitkan Sungai Lacang dan Sungai Lubuk Jong yang dikatakan menjadi punca kepada banjir besar yang berlaku. 2,000 lah saya jangka seluruh penduduk yang hadir pada perhimpunan pada pagi ini bagi menyatakan hasrat dan kehendak mereka supaya pembinaan benteng dikaji semula. Saya menyeru kepada menteri yang bertanggungjawab iaitu Yang Berhormat Menteri Nik Nazmi sebagai menteri kepada alam sekitar ini supaya sesegera mungkin datang berkunjung ke tempat yang sebenar berlakunya banjir termenung yang mana bermula daripada 18 hari bulan Disember itu hari sehinggalah ke hari ini seluruh kampung di Tersang dan beberapa kampung lagi masih tergenang air dan beberapa buah rumah yang dijangka runtuh ialah 3 buah di kampung Tersang. Ujarnya lagi, mereka kini dalam usaha mengumpul salinan kad pengenalan penduduk terjejas sebagai tanda sokongan untuk menghantar memorandum kepada Perdana Menteri dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.